لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pertama-tama dan selama-lamanya kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu lagi, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada sahabat-sahabat yang masih bersama lagi dalam perbincangan ataupun muzakarah berkenaan dengan 132 langkah penyucian jiwa karangan Allahyarham Sayyid Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Dan malam ni kita masuk kepada pelajaran yang ke-29. Kita masuk di pelajaran yang ke-29 di bawah tajuk tergamakkah anda meminta ganjaran sesuatu amalan sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepada anda untuk melakukannya. Sebenarnya perkataan ini dipetik daripada matan Hikam Ibn Atha'illah dalam matan yang ke-253 kalau tak silap saya, yang bunyinya bahasa Arab bunyinya lebih kurang macam ni. Kata Ibn Atha'illah dalam Hikam As-Sakandari, dalam Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari, dia kata macam mana? Kaifa tatlubul iwad ala amalin huwa mutasaddikun bihi alaika. Kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi ilaika. Jadi bagaimanakah kamu nak minta suatu balasan di atas amalan yang Allah Ta'ala sedekahkan kepada kamu? Dan bagaimanakah kamu nak meminta balasan di atas sifat ikhlas yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu? Jadi itu persoalan. Jadi jawapannya, tak layak kita nak minta amalan, nak minta pahala di atas amalan yang sebenarnya amalan itu bukanlah pada hakikatnya kita yang buat, tetapi pada hakikatnya dia adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itu bila laungan azan berkumandang, hayya 'alas salah, kita jawab apa tuan-tuan semua? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada daya untuk menolak maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan, melainkan semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ adalah ikrar kita bahawasanya apa yang kita lakukan, ibadat yang kita lakukan, bahawasanya itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu macam mana kita nak minta suatu balasan daripada Allah sedangkan ibadat itu tadi pun datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Inilah persoalan yang kita nak bincangkan dalam pelajaran yang ke-29 ni. Seolah-olah kita ni buat semayang. Kita ambil misal, kita semayang. Kemudian kita meminta balasan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku semayang.
aku puasa, aku qiyamul lail, aku zikir, aku baca Quran. Tak ada ke pahala daripada engkau? Takkanlah engkau tak bagi pahala ke aku dengan semua perbuatan itu. Jadi pelajaran yang kita sedang belajar pada malam ni, tajuk yang kita sedang pelajari malam ni, mengajak kita supaya menginsafi diri, supaya kita tidak sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya pahala dan segalanya itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya kita kenal diri kita bahawasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bawalah satu contoh, dia kata sebagai misalan seorang kaya yang pemurah sedang berjalan di pasar dan dia melihat seorang fakir miskin yang menjaga kemuliaan diri, tidak mahu meminta-minta, sedang menjual mancis. Si kaya lalu mengambil sekotak mancis, lalu memberi 1,000 lira, mata wang Syria, RM1,000 lah kita kata. Tindakan ini ialah daripada kepemurahan lelaki tersebut yang tidak mahu mencela kemuliaan diri si fakir itu tadi. Dia memberi wang yang banyak kepada si fakir dan mengambil sekotak mancis. Seolah-olah situasi tersebut ialah suatu transaksi jual beli. Walau bagaimanapun, semua orang tahu bahawa situasi itu ialah satu tindakan untuk memuliakan si fakir tersebut. Kita tuan-tuan semua, kita jalan-jalan, kita jumpa satu orang yang menjual, orang miskin, dia jual benda-benda yang remeh-temeh je tuan-tuan semua. Kalau biasa di Malaysia ni orang buta bawa tisu. Jadi dia boleh je tak bawa tisu, kan? Terus dia nak jual, dia nak minta sedekah, hulur tangan, minta sedekah pun boleh. Tetapi mungkin atas dasar nak menjaga ke maruah dan kemuliaan, sebab meminta-minta ni satu perbuatan yang tidak elok. Lalu dijualnya tisu itu. Diberi tisu, dijual tisu. Jadi kita sebagai seorang yang nak memuliakan dia, kesian kat dia, dan kita tak nak bagi duit itu secara percuma, kan? Nak menjaga maruah dia supaya ada berlaku transaksi ataupun akad jual beli, kita ambil tisu itu tadi dan kita bagi kepada dia RM100, RM200. Semua orang tahu yang tisu yang kita beli itu tadi, tisu yang kita bagi itu tadi, tisu yang kita beli tadi tidak seharga RM100. Tisu ni paling mahal pun 50 sen, RM1 kita kata. Tapi kita bagi RM100. Yang kita bagi RM100 itu sebenarnya ialah atas dasar kita pemurah dan kita nak bagi sedekah kepada dia. Jadi itu perumpamaannya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat amal ni tuan-tuan semua, kita semayang dan sebagainya, walaupun hakikatnya semua itu adalah digerakkan, diberikan oleh Allah Ta'ala. Kerana kalau Allah Ta'ala tak gerakkan kita, tak gerakkan tubuh badan kita, tak beri taufik dan hidayah kita untuk semayang, kita tak mampu untuk semayang. Tetapi atas rupa kita buat itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan ganjaran kepada kita. Walaupun sebenarnya bukanlah ganjaran itu atas dasar kita buat ibadat tadi, kerana tidak layak pun kita nak menerima ganjaran, kerana bukan amalan yang kita buat sebenarnya. Jadi begitulah dengan kebaikan Tuhan terhadap para hambanya, kata dia. Apakah yang akan kamu buat, wahai manusia, yang melayakkan kamu mendapat syurga yang keluasannya seluas langit dan bumi? Apakah nilainya jika kamu solat, bangun malam dan sembahyang tahajud? Padahal amalan kamu itu semuanya adalah dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua amalan yang kita buat itu adalah dengan taufik, iaitu taufik ni dia panggil khalqul qudrati ala ta'ah. Allah Ta'ala buat kemampuan kita untuk melakukan taat. Itu dipanggil taufik. Taufik Allah Ta'ala jadikan kepada kita kemampuan untuk kita melakukan ibadat. Itu dipanggil taufik. Taufik itu daripada mana? Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi kat kita. Jadi ini dipersoalkan di sini. Baik. Jadi justru hendaklah kamu meletakkan tujuan semua ibadah tersebut ialah mendapatkan keredaan Allah dan menunaikan haknya.
Walaupun hakikatnya kamu pasti tidak akan mampu menunaikan hak tersebut. Jadi oleh kerana kita faham macam tu, maka kita fokus dan kita niatkan, kita letakkan qasad atau pematlaman ibadat kita, bukannya kita nak ganjaran itu. Kenapa? Kerana ganjaran itu tidak layak pun kita dapat kerana bukan hasil pada kita. Tetapi matlamat utama ialah mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menunaikan haknya, hak Allah Taala. Apa hak Allah Taala? Hak Allah sebagai Tuhan. Hak Allah sebagai Tuhan apa benda? Hak Allah sebagai Tuhan, wajib kita sebagai hamba beribadat kepadanya. Mengabdikan diri kepadanya. Itu maksudnya menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kamu melakukan semua ibadah tersebut, maka ambillah sikap si fakir di hadapan si kaya dan katakan, wahai Tuhan, kurniakanlah kepadaku. Anda ialah seorang fakir dan kepada si fakir itu ialah dia menghulurkan tangan merayu-rayu kepada Allah. Dan bicaralah kepadanya dengan berkata, wahai Tuhan, Engkaulah yang maha kaya dan akulah yang memerlukanmu. Berikanlah aku daripada sifat pemurah, dermawan dan kebaikanmu. Sesungguhnya aku tidak layak mendapat kurniaanmu, tetapi Engkau maha pemurah. Itulah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam dikatakan syair ini, syair Imam Asy-Syafi'i. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku tidak layak untuk dapat syurga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim. Tetapi aku tidak mampu untuk menghadapi neraka Jahannam, neraka Jahim. Ini lantunan syair yang dilantun oleh Imam Asy-Syafi'i. Lastu lil firdaus. Aku ni, dengan diri aku ni, dengan keadaan aku ini, aku tak layak untuk syurga Firdaus. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita ni tuan-tuan semua, lagilah rasanya tak layak. Kerana jauh kita dengan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dengan diri kita ni, kita rasa tidak layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun kita tetap berharap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemurahan dan sifat dermawan dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harapan. Jadi kita tetap berharap, dipanggil harap itu dalam bahasa Arab dipanggil raja'. Raja' maknanya mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khauf maksudnya takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah orang yang Rabbani, para Rasul dan Nabi memohon syurga. Mintalah syurga, tetapi jangan anda jadikan syurga itu seolah-olah bayaran kepada amalan yang telah anda persembahkan. Ia bukanlah suatu kontrak jual beli, sebaliknya ia hanya kepemurahan sepihak daripada Allah SWT. Bukanlah syurga itu seolah-olah akad sewa. Kita dapat rumah, duduk dalam rumah, kita bayar sewa kepada tuan rumah. Seolah-olah macam tu, upah. Okey, kita kerja, kita dapat upah. Kita buat ladang kepada tuan, tuan dapat ladang, kita dapat upah. Bukan macam tu. Tetapi pahala yang Allah Ta'ala beri itu adalah daripada pemurahnya Allah Ta'ala, dan dia adalah akad satu pihak. Apa? Janji Allah Ta'ala saja nak bagi kat kita. Bukannya bila kata kita berakad berdua, maksudnya kita beri amalan, Allah SWT wajib beri pahala. Macam seolah-olah kita akad sewa menyewa, upah mengupah. Kita buat suatu pekerjaan, bos bayar upah. Bukan macam tu. Jadi kesimpulannya, manusia ini, kesimpulannya, adakah kita boleh nak meminta syurga daripada Allah? Sedangkan amalan tadi, kita kata amalan yang kita buat tadi itu datangnya daripada Allah dan kita tak layak sebenarnya untuk mendapat balasan. Habis itu boleh tak kita nak minta balasan syurga daripada Allah? Ya Allah, berikanlah aku syurga. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga Jannatul Firdaus. Ayat di sini menunjukkan seolah-olah kita tak boleh minta syurga. Sebab apa? Sebab kita tak layak mendapat benda itu. Sebab bukan amalan yang kita buat pun. Tetapi bila kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi banyak minta syurga. Nabi ajar kepada kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka al jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amali wa niyatin wa i'tiqad.
Nabi ajar kepada kita minta syurga. Seolah-olah bercanggah dengan kenyataan di sini. Kenyataan di sini menyatakan kepada kita, kita tak layak nak minta balasan daripada Allah. Sebab apa? Sebab amalan yang kita buat itu bukannya daripada kita. Itu adalah anugerah daripada Allah. Tetapi kita lihat Nabi sendiri minta syurga. Nampak macam bercanggah. Nampak. Jadi sebenarnya tidak bercanggah. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya yang lain, dia menyebutkan macam ni. Manusia minta syurga ada dua keadaan. Manusia minta syurga ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia minta syurga kerana dia minta syurga atas dasar balasan terhadap amalannya. Okay. Ya Allah, bagilah syurga padaku. Dalam masa dia sebut, Ya Allah, bagilah syurga padaku, masukkan aku dalam syurga. Tetapi dalam hatinya adalah tujuan dia minta syurga itu adalah atas dasar apa? Atas dasar sebagai balasan di atas amalan yang telah dia buat. Ya Allah, seolah-olah terdetik dalam hati dia, aku ni semayang banyak ya Allah, puasa banyak ya Allah, dengan amalan yang banyak ni macam ni ya Allah, bagilah aku syurga. Jadi minta syurga berdasarkan kepada amalan dia. Satu. Yang kedua, orang yang minta syurga daripada Allah bukan kerana amalannya, tetapi kerana kemurahan Allah. Bukan atas dasar dia buat amal, kerana nak dibandingkan amalan dia dengan syurga Allah, tak boleh nak dibandingkan, tadi dah sebut. Tetapi ada dasar kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ditegah dan dilarang dalam kenyataan ini iaitu yang pertama, minta amalan, minta syurga atas dasar amalan yang kita dah buat. Jadi aku nak syurga ya Allah. Kenapa? Kerana aku dah buat amal banyak. Tetapi yang kedua itu minta syurga atas dasar apa? Atas dasar kemurahan Allah Ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, kita nak masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan nak masuk syurga dengan amalan kita. Jadi apa maksud tujuan pengarang bawa tajuk ni di sini? Maksudnya supaya kita mengelakkan diri daripada sifat sombong. Sombong dengan siapa? Sombong dengan Allah. Sombong dengan makhluk ni boleh tahan lagi. Sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut nanti ada manusia yang rasa dirinya dah layak dapat syurga dengan sebab apa? Dengan sebab amalannya. Lalu dia merasa sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali merasa sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dibawa satu kisah seorang hamba Allah yang telah beribadat berpuluhan tahun, 700 tahun, saya tak silap macam tu, ke 70 tahun, macam itulah dia telah beribadat di atas satu puncak bukit. Kemudian ketika dia sujud, dia mati. Di akhirat besok-besok dibawa dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmatku. Lalu dia kata, ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalan aku. Ini kan ada kesombongan dengan Allah Ta'ala. Jadi yang paling bahaya lagi tuan-tuan semua, orang yang sombong dalam beribadat. Kalau sombong tak beribadat itu, tahan lagi pasal apa? Pasal dia memang dah tak beribadat, lepas tu sombong. Ini kalau masuk neraka pun tak ada masalah. Tetapi sombong yang hasil daripada ibadat, ini satu masalah. Sebab ada juga orang macam tu. Dan sombong yang paling teruk sekali adalah sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam buat ibadat tadi, timbul rasa sombong dengan Allah Ta'ala. Jadi bila dia kata aku nak masuk dengan amalan aku, lalu Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, ambil matanya sebiji dan timbang. Lalu ditimbang di sebelah neraca dan diambil amalan yang diibadat itu selama 70 tahun tadi, diletakkan dalam neraca. Lalu dengan mata sebiji pun tak boleh nak balance, berat lagi mata dia. Tak boleh nak dibayar, tak boleh nak ditunaikan nikmat Allah Ta'ala ke atas diri dia. Apatah lagi nikmat-nikmat yang lain. Lalu kata Allah Ta'ala, kalau kau nak masuk syurga dengan amalan kamu, tengok amalan kamu itu yang banyak tu belum dapat membalas nikmat mata pun belum. Lalu terpaksa masuk ke dalam neraka. Lalu dia kata, ya Allah, tak apa ya Allah, aku nak masuk ke dalam syurga dengan rahmatmu ya Allah. Jadi itulah tak boleh rasa sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maksud
pelajaran yang ke-29. Jadi, tergamakkah anda minta ganjaran suatu amalan sedangkan Allah Ta'ala lah yang memberikan taufik kepada anda untuk melakukannya. Supaya kita sedar diri, jangan kita meminta dan sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Meminta balasan di atas amalan yang bukan kita lakukan pada hakikatnya. Okey? Itulah insya-Allah. Jadi malam ni setakat dulu insya-Allah, satu saja tuan-tuan semua. Malam esoklah sambung pelajaran ke-30 tu. Malam ni saya suara tak apa nak keluar. Batuk. Batuk tak tapi kering tekak. Okey, insya-Allah malam besok saya bagi tahu awal lah, malam besok kita cuti. Suara tak apa nak keluar tu. Lepas tu ada kawan-kawan ada program malam besok insya-Allah. Jadi malam besok kuliah kita ditangguhkan dan kita jumpa pada esok hari Rabu kan. Kita jumpa pada hari Khamis dan Jumaat insya-Allah. Jadi kita lihat macam ada soalan. Kita lakukan perkara-perkara sunat kerana hendakkan fadilatnya. Kalau tak ada, tak buat. Apa cara supaya kita ikhlas dan buat semua benda itu sebagai hamba yang patut memberi khidmat pada penciptanya? Baik tuan-tuan, sebenarnya ikhlas ni dia peringkatnya banyak. Dia ada 3 peringkat. Jadi peringkat yang paling rendah sekali, kita buat suatu amalan itu kerana nak dapatkan sesuatu kelebihan amalan-amalan tadi. Jadi kita nak dapatkan kelebihan tadi pun dikira sebagai ikhlas. Cuma ikhlas kita tu di bawah, peringkat bawah. Bagi orang-orang yang tinggi ikhlasnya, yang di atas nombor 1, yang paling tinggi, mereka tidak peduli fadilat-fadilat tu dapat ke tak dapat, dia tak peduli. Yang penting bagi dia ni adalah hamba. Hamba apa kerja hamba? Mengabdikan diri kepada tuannya. Jadi sama ada dapat upah ke, tak dapat upah ke, dia tak peduli. Okey? Dia tak peduli. Jadi orang yang macam ni, orang yang dipanggil sebagai apa benda orang yang macam ni, orang dipanggil sebagai ikhlas yang tinggilah. Macam tu. Jadi tak ada masalah kalau kita beramal ibadat kerana nakkan dapat fadilat, tak apa. Cuma kita berusahalah melalui mencari ilmu, menuntut ilmu, banyakkan zikir dan sebagainya, supaya lama-lama kita boleh buang benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja tadi. Tidak salah minta amalan tadi, buat amalan tadi untuk mendapatkan apa-apa fadilat. Sebab apa? Sebab fadilat ni pun diajar oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Kalau benda itu salah, takkanlah Nabi SAW ajar. Cuma tuan-tuan semua, dalam pengajaran Nabi SAW tu ada peringkat-peringkat. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada sederhana. Gitulah maksudnya. Okay? Tak ada masalah, tidak salah. Kemudian, apakah perbezaan antara taufik dan hidayah? Hidayah ni Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita. Bagi jalan, laluan. Taufik tu Allah Ta'ala buat kita mampu buat tadi. Sebagai contoh, kita terasa nak semayang malam, itu hidayah. Terasa nak semayang malam tu hidayah. Kemudian kita bangun dan kita boleh angkat takbir Allahu Akbar, boleh semayang malam, boleh 2, 3, 40 rakaat tu, itu nama dia taufik. Taufik, hidayah. Hidayah tu maksudnya Allah Ta'ala bagi, campakkan perasaan nak tu tadi. Hidayah tu dipanggil. Taufik, Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita buat tadi. Sebab ada orang dapat hidayah tapi tak ada taufik. Macam mana? Dia ada rasa nak buat, tapi bila dia nak buat tak mampu. Dia tak mampu. Jadi sebab tu kita minta dua-dua terus. Lepas tu akhir ceramah biasa kita sebutkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Dan dengan Allah Ta'ala lah taufiq, iaitu kemampuan untuk buat ibadat datangnya daripada Allah. Wal hidayah,
cetusan perasaan nak buat tu pun datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya, kalau kita bajet RM10K untuk binatang korban, mana lebih afdal beli lembu 2 ekor RM5K seekor, atau seekor tapi besar sadu RM10K? Okey, baik tuan-tuan semua. Dalam pemilihan binatang korban, yang paling afdal sekali ialah seekor binatang yang besar. Seekor binatang yang besar, yang sempurna sifatnya. Katalah kita boleh beli seekor kambing 800 kata. Tetapi dengan 800 tadi, kita beli sebahagian lembu. Sebahagian lembu, bukan seekor. Maka mana lebih afdal? Kambing seekor dengan sebahagian lembu. Afdal kambing seekor, walaupun daging kambing tu sikit. Sebahagian lembu 870 mungkin banyak dagingnya, lembu tu mungkin besar. Jadi yang afdalnya seekor, satu. Bila seekor tu tadi, yang afdalnya macam mana? Sifatnya samin, gemuk. Sifatnya besar dan bulunya berwarna putih. Semua tu ada sifat bertanduk dan sebagainya. Ada sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab yang lebih afdal. Jadi sekarang ni kita ada 10,000. Kalau kita beli yang besar, seekor dapat. Kalau beli yang kur-kur keding-keding, dapat 2 ekor. Mana lebih afdal? Lebih afdal yang besar, yang gemuk, yang sempurna. Ibarat beginilah, mudah-mudahan tuan-tuan nak faham. Kita datang ke satu rumah orang, bawa hadiah. Kita bawa satu hadiah yang cantik, yang mahal, kan? Yang memang orang kata berprestij hadiah ni. Tapi satu, nilai dia 10,000, kita bagi. Tuan dia suka. Tapi dengan nilai 10,000 tadi, katalah kita beli jam tangan. Tapi jam tangan tadi, hak pasar malam, harga 50. 50. Tapi banyak. 50 tapi banyak. Kita bawa hadiah kat dia. Jadi sudutnya kurang sikit berbanding yang tadi, yang sebiji. Tapi betul-betul padu. Bahasa budak-budak WeChat. Padu. Itu yang lebih afdal. Itu kias untuk bagi mudah faham lah. Kemudian, bolehkah kita mendetailkan doa kita? Atau cukup umum saja kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui? Tak, boleh kita detailkan. Cuma tuan-tuan semua tak payah kita detailkan semua perkara. Okey. Sebab Nabi SAW, kebanyakan doa Nabi banyak berbentuk umum. Kan? Banyak berbentuk umum. Tetapi kalau kita nak detail, contohnya lah, ada sesuatu hajat yang kita nak detailkan, boleh, tak ada masalah detailkan. Contohlah, ada anak kita nak periksa, kita nak sekarang ni hajat ni penting, kita pun detail satu hajat ni, tak ada masalah. Cuma janganlah kita detailkan semua perkara. Apa detailkan semua perkara? Kita detail sebut semua, ya Allah, aku mahu makan nasi hari ni, ya Allah, nasi Arab, warnanya kuning, lauknya kambing bakar, ya Allah. Kami bakar, ya Allah. Bakar sedang-sedang, well done, ya Allah. Itu dia panggil detail semua perkara. Jadi Nabi SAW sebut, ya'ti 'alan nasi, akan datang kepada manusia satu zaman, mereka akan melampaui dalam 2 perkara. Melampaui yang pertama dalam berwuduk. Maksudnya membazir dalam wuduk, bersuci. Yang kedua, melampaui dalam dalam berdoa. Apa makna melampaui dalam berdoa? Ulama tafsir dengan 2 makna. Makna yang pertama, terlalu kuat berdoa. Tuan-tuan semua, doa ni jangan baca kuat-kuat. Salah baca kuat-kuat tu. Setengah-setengah imam masjid baca kuat sangat. Rabbana atina fid dunya. Tak boleh macam tu. Bukan doa macam tu. Baca dengan nada biasa. Kalau dia berbunyi tu pasal mikrofon, itu biarlah. Tapi macam kita minta, ya Allah, Rabbana atina fid dunya. Tapi dah ada mikrofon, dia berbunyi kuat, itu tak ada masalah. Tetapi melaung-laung suara tadi, itu bukan bentuk doa. Doa ni bukan macam tu. Yang kedua, ada ulama kata, melampaui dalam berdoa, maksudnya ialah, berdoa itu semua benda sebut belaka. Satu tak.
Jadi tuan-tuan semua, ada keadaan-keadaan kita dibolehkan untuk kita sebut satu-satu secara detail hajat kita yang penting. Tetapi kalau tidak ada apa-apa, eloklah diumumkan. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana dari sudut kaedahnya, bila kita umum, lebih banyak masuk. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia. Kalau kita sebut macam tu, semua kebaikan dunia, anak soleh, kebaikan dunia, perniagaan maju, kebaikan dunia, isteri yang soleh, solehah, kebaikan dunia, suami yang soleh, kebaikan dunia, rumah yang aman tenteram, kebaikan dunia, umum. Tapi kalau kita minta satu-satu, mungkin ada tertinggal. Ya Allah, aku nak suami yang soleh, ya Allah. Tapi tertinggal anak yang soleh. Kan? Sebab itu digalakkan doa secara umum, sebab bila umum tu dia lebih meluas lagi. Tetapi boleh, tak ada masalah, sekali-sekala kita nak minta doa secara khusus. Minum air madu. Okey, insyaAllah. Kejap lagi saya cuba. Terima kasih. Apa, Dr. Azlina, adakah sampai pahala kita sedekahkan kepada seorang yang telah meninggal dunia, walhal semasa hayatnya kita tahu beliau tidak pernah solat dan sebagainya? Tuan-tuan semua, orang yang tak semayang, tuan-tuan semua, dia buat dosa. Okey? Dia buat dosa. Tak semayang, tak puasa, tak zakat, tak haji, tak, dia panggil buat dosa. Melainkan syirik. Syirik tu kafir lah. Syirik tu tolak bab. Tolak lah bab, maknanya dia murtad tu, kita tolak tepi yang ni. Semua dosa-dosa yang dibuat ini, selagi mana dia masih beragama Islam, maka dia berpeluang untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana dia berpeluang untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua ibadat, semua amalan yang orang di dunia ni hadiahkan kepada dia, maka memberi manfaat kepada dia. Kenapa? Kerana boleh membantu dia. Sebab apa? Sebab dia ada peluang nak diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka dia ada peluang lah untuk dibantu. Kalau yang murtad tadi, dia tak ada peluang dah untuk mendapat pengampunan Allah Ta'ala pasal dia kafir. Maka amalan kita hadiah pada orang murtad pun tak dapat manfaat kepada dia. Bahkan kita berdosa hadiah kepada dia pasal kepada orang kafir tidak boleh kita hadiahkan pahala. Jadi orang ni mati dia tak sembahyang. Adakah dia boleh dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, boleh. Pasal dia masih Islam lagi. Maka boleh ada manfaat tak orang yang hidup di dunia ini mengsedekahkan amalan mereka, hadiah amalan, hadiah pahala amalan dan sebagainya, tahlil ke apa? Ya, mengikut ulama ahli sunnah wal jamaah sampai amalan yang kita berikan kepada mereka. Dan mereka inilah yang lebih memerlukan pahala daripada orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang kalau tak dihadiahkan kepada mereka pun dia tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab orang bukan orang sembahyang lah, orang yang soleh muda. Sebab mereka tak ada terdedah kepada dosa. Katakanlah macam tu. Tak ada terdedah kepada seksa. Jadi mereka ni dah selamat dah. Pendek mudah cerita. Yang tak sembahyang ni lah yang paling berhajat, paling memerlukan kepada pahala. Cuma kadang-kadang kita sebagai penceramah, saya sebagai penceramah, kadang-kadang kita bagi jugalah ayat-ayat supaya mereka takut. Kan? Takut berharap anak cucu je sedekah. Jadi kita bagilah ayat-ayat yang supaya mereka buat amal di dunia ini. Macam contoh, Allah yarham Ustaz Ismail kamu biasa sebut, buat apa buat tahlil ke awan? Mereka masih hidup pun tak nak masuk syurga. Kita sibuk-sibuk nak suruh mereka masuk syurga. Sebenarnya bukan itu maksud sebenarnya. Maksudnya ialah supaya orang-orang yang tak semayang ni rajin semayang. Gitu bukan maksudnya amalan tu tak sampai kepada mereka. Tak. Itu sebagai orang kata teknik untuk mengajak mereka untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jangan semata-mata berharap kepada anak cucu hantar hadiah amalan pahala ni, sedekah dan sebagainya tu. Itu tak boleh lah macam tu. Tapi boleh
adakah bermanfaat kepada mereka? Ya, mereka lebih memerlukan berbanding orang lain. Kerana mereka sedang bergelombang dengan seksa, bergelombang dengan azab kerana tak semayang. Jadi di hantar pahala itu boleh meringankan mereka sikit. Ringan dengan bantuan daripada orang yang hidup ini. Okey. Tidur berwuduk adalah perkara sunat, tapi isteri di sebelah kita. Jadi wuduk yang kita ambil untuk tidur tadi, sunat sebelum kita tidur berwuduk. Supaya roh kita keluar ni dan dia naik ke arash. Tapi bini kita, isteri kita ada sebelah. Macam mana? Tuan-tuan semua, wuduk yang diambil atas dasar sunat nak tidur. Kenapa betul? Atas dasar sunat nak tidur. Wuduk itu bersentuh dengan perempuan tak batal. Tak batal apa? Tak batal wuduk yang sunat diambil untuk sebelum tidur tadi. Maksudnya kalau langgar perempuan pun tak ada kata kena ambil wuduk lain. Masih ada lagi wuduk tu. Tapi untuk semayang pagi besok, nak semayang kena ambil wuduk lain lah. Tapi atas dasar sunat untuk tidur. Berlanggar dengan perempuan, tidak batal wuduknya. Jadi tidak ada masalah, langgar pun tak batal wuduk. Masih lagi kita dalam keadaan berwuduk, yang mana berwuduk untuk sunat tidur. Bukan berwuduk untuk semayang, untuk baca Quran. Itu batal lah. Jadi kalau kita dah bersentuh tadi, tak tertidur juga dah sentuh. Rasa nak semayang lah. Kan? Kita berguling-guling dah langgar dah. Tapi tak tertidur lagi. Kan? Kali kalau tidur memang batal confirm lah. Okey, baik. Kita pun rasa nak semayang lah, tak boleh tidur ni. Kita bangun nak semayang. Nak semayang tak boleh, kena ambil wuduk lain. Sebab dah langgar perempuan tadi. Cuma untuk sunat tidur. Kenapa? Wuduk untuk sunat tidur. Tidak batal dengan bersentuh dengan perempuan. Okey. Semoga kita diganjarkan dengan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah setakat ni dulu. So saya dah tak keluar ni. Panas kot, panas. Kehabuk kau tak tahulah. Wallahu alam, insya-Allah. Jadi sekadar ini dahulu, insya-Allah. Malam besok kita rehat sekejap. Kemudian insya-Allah kalau tak ada apa-apa, kita sambung hari Khamis. Okey. Abang Hisham, perkara yang dibolehkan mengumpat. Okey, insya-Allah saya sambung hari Khamis nanti ya. Untuk malam ni saya tutup dulu setakat ni ya. Ada sambungan, ada 6 lagi perkara, 6 perkara yang dibolehkan mengumpat. Saya baru sebut 2 malam tadi. Jadi insya-Allah malam besok, malam Khamis malam Jumaat nanti. Esok cuti, Khamis malam Jumaat nanti saya sebut. Insya-Allah. 4 perkara lagi insya-Allah. Baik, setakat ini dulu insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.